minggu mencari soalan hak mana yang Prof. Doktor Ridwan dia terkedu-kedu juga nak jawab. Tapi saya sudah dijawab semua insya-Allah. Muslimin sebenarnya rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang pertama dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra awal juzuk 15 dan surah ini juga dikenali dengan surah Bani Israil. Kan sebab perbincangan dalam surah ini banyak menceritakan tentang Bani Israil. Jadi sebagai kita mengambil berkat perbincangan pada malam ini, saya mulakan dengan bacaan ayat yang pertama dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mafhumnya Allah sebut subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba, bi'abdi, seorang hamba, lailan pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladhi barakna hawla, masjidil aqsa yang mana Allah berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, sebagai Allah nak memperlihatkan kepada kita, kepada umat Islam, tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas sami'ul basir, dan Allah kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk perbincangan kita pada malam ini pengajaran Isra dan Mi'raj dari sudut akidah dan ibadah. Bila sebut akidah, dia berkaitan dengan bagaimana Isra dan Mi'raj secara logiknya berlaku waktu malam selepas maghrib. Nabi bertolak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau sekarang orang cerita tak jaya kita kan? Semalaman. Bayangkan kita sekarang ni yang zaman yang ada jet kan, jet tak kisah jet peribadi kan, jet apa kapal terbang lagi setara mana kan, naik kapal ke angkasa lepas ke, dengan tempoh yang sebentar kan. Kalau setakat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan tu kita boleh percaya saja. Tetapi dengan Mi'raj tu tuan-tuan, apa makna dia? Soalan Nabi naik itu macam lift. Mi'raj ni kalau orang Arab guna dipanggil lift ataupun escalator. Dinaikkan, naik ke atas langit yang pertama, langit yang kedua, langit dia sampailah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan akidah dan kaitan dengan ibadah, yang mana dalam cerita Isra Mi'raj, dalam semua ibadat khusus Nabi dapat sesuatu syariat dalam agama melalui perantaraan Jibril. Tetapi perintah salat Nabi dapat direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai nak buka ruang untuk perbincangan kita pada malam ni, kita jadikan sebagai forum, dan saya malam ni moderator ni sebagai perantara aja. Dan saya yakin sebab moderator ni dia suka guna untuk debat, saya yakinnya sebab panel pertama dan panel kedua ni tak ada perang lah ni, sebab kita setuju atas isu yang sama, iaitu Isra dan Mi'raj, dan kita nak panjangkan isu ini dari sudut perbahasan akidah dan ibadah. Okey doktor, betul ulama orang ni, saya dah tenggelam dalam question ni lah kan, duduk-duduk tenggelam tu ni. Okey, soalan yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj dia berkaitan dengan tahap keimanan seseorang. Macam mana? Bayangkan cerita ni, bila Nabi sampai dekat Masjidil Haram sebelum fajar, dan waktu pagi Nabi cerita kepada orang Mekah. Ada yang baru masuk Islam
boleh masuk geng dengan orang kafir musyrikin Mekah sebab tak percaya. Hanya beberapa orang sahabat Nabi yang mempercayai cerita Isra Mi'raj atas dasar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Prof Doktor, jadi kita nak minta Prof pada kaitkan cerita Isra Mi'raj ini dari sudut keimanan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, pengajaran Isra dan Mi'raj dari sudut akidah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara pengurusi majlis, terusnya pada yang bahagia Datuk Seri Pengurusi dan Datuk Timbalannya dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang amat berbahagia, Tun Ahmad Sarji, dan seterusnya kepada Datuk-Datuk dan Datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan mengundang saya jauh ni daripada Terengganu datang ke Kuala Lumpur ni, yang di Terengganu dah dekat di Kuala Lumpur lah. Orang Kuala Lumpur lah pindah ke Terengganu kan. Itulah rezeki manusia macam mana kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini 27 Isra Mi'raj besok bila? Hari Sabtu. Maknanya hari ini 26 tadi maghrib tadi masuk 26. Sebab kita kira hari ini pun Islam. Kalau kira orang putih 25 hari ya. Nah, sebab kita tunggu pukul 12 tengah malam. Itu yang kadang-kadang kita ni payah. Orang Islam tapi dia kadang-kadang dia terlebih sikit kehidupan dia, hitung hari ikut orang putih. Itu kadang-kadang cara dia lebih orang putih daripada orang putih. Tapi kalau kita ikut menghitung hari ikut cara Islam ni, dia ada beberapa kelebihan dia. Ini sedikit nak berurusi ya. Sebab saya ni dibesarkan di kawasan orang Melayu. Jadi orang Melayu ni dia sensitif dengan waktu maghrib. Sebab itu orang Melayu dulu agak selamat sebab dia suruh anak dia balik sebelum senja. Betul tak? Tuan-tuan. Ini budaya dulu lah yang saya belajar. Sebab itu bila anak-anak ni dia balik waktu maghrib ya, dia dah berjamaah dah bersama mak bapak dia ataupun di masjid surah pada waktu maghrib, kemudian dia tak keluar. Kalau dia tengok orang dulu, walaupun dia tak pakai tudung, dia tak tutup aurat, kehidupan dia agak lebih baik daripada hari ini. Ini cerita hak dulu lah. Tidak pula tentang cerita bahawa Isra Mi'raj dulu. Saya baru cerita pasal apa tu, cara hidup orang Melayu Islam kan. Saya pun tolong juga mengkaji ni ya, cara hidup kita, kehidupan kita seharian baik. Kalau kita merujuk kepada ayat yang dibacakan oleh Tuan Pengurusi tadi, kalau tuan-tuan tengok, saya baca sebentar lalu je. Apa tu? Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan kalimat subhanallah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, subhanallazi asra bi 'abdi, maha suci Allah, Tuhan yang menjalankan abdi ini, hamba dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ini kalau dah dikaitkan bukan sahaja soal keimanan pengurusi, tetapi dia soal akidah. Persoalan sama ada kita yakin ataupun tidak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan agama yang diturunkan kepada kita ini. Ini soal keyakinan, soal nak menguji akidah kita ini. Sebab peristiwa ini kalau kita kaji dengan logik akal, dia tidak masuk akal lah. Cerita kartun kan. Kalau kita hari ini sebut cerita kartun lah. Macam mana dalam keadaan soyup tak ada. Dulu orang naik dulu Apollo lah, tahu kan. Hari
ini orang naik tak angkasa menggunakan Soyuz tak ada ya. Dalam keadaan apa tu? Tak ada teknologi yang sedemikian rupa. Allah boleh isra'kan Nabi daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa dan dimirajkan, dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam masa tak sampai pun 1 malam. Ya, peristiwa yang kalau kita fikir dengan logik akal memang payah. Saya kalau mengajar orang baru masuk Islam, saya tak cerita pasal Isra Mi'raj ni, takut dia keluar balik. Ya. Takut dia keluar sebab nak bagi dia faham. Sebab itu bila orang mula-mula masuk Islam, kita tanamkan akidah dia dulu, bagi dia yakin. Bila dia yakin, baru kita boleh cerita benda-benda yang lebih besar, benda-benda yang lebih mendalam lagi, benda-benda yang orang kata menambahkan ilmu dia lagi. Tapi kalau dia baru saja mengucap, ilmunya tak seberapa, akidahnya tak seberapa, tiba-tiba kita cerita peristiwa yang ajaib ini, ya, saya bimbang. Ya, saudara baru ni dia adu pula dengan kita. Lu cerita mutut-mutut, betul atau tidak kita kata. Pengambil tak payah cerita. Kita lebih baik ceritakan, tanamkan akidah tu. Sebab itu, kenapa dikaitkan dengan keimanan ni? Saya nak kaitkan sedikit je tentang musik ya. Tuan-tuan tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, saya tak nak cerita satu persatu bagaimana perjalanan itu. Tuan-tuan dah dengar tiap-tiap tahun. Ya, kita ambil berapa iktibar saja. Kalau tuan-tuan tengok, ya, apabila cerita ini dia bagi tahu kepada 3 jenis golongan manusia, 3 jenis. Tuan mesti sebut yang baru satu tadi. Disebutkan kepada 3 jenis manusia. Satu kepada orang Islam yang memang hebat, memang kuat akidah dia. Ya, tuan-tuan, para sahabat dan sebagainya. Kedua, kepada orang yang baru masuk Islam. Ya, yang antara Islam dengan tidak, antara mengaji dengan tidak, lebih kurang. Orang ini pun hari ini ada 3 jenis ni. Ya, lahir Islam tak nak mengaji. Lahir Islam tak nak kaji Islam. Akhirnya lawan Islam balik. Ya. Sebab itu kita ni tuan-tuan, don't take for granted. Orang kata jangan ambil kesempatan tu. Ya. Lahir sebagai orang Islam, biarkan diri kita begitu saja. Tak nak belajar, tak nak kaji, tak nak mentelaah agama kita yang mulia ni. Ya, akhirnya sampai kedua untuk lawan Islam lagi. Ya. Lawan kalau dengan ilmu tak apa, tapi lawan dengan kejahilan. Contoh yang lawan, bagi contoh dulu. Ada kumpulan G25 ni contoh tuan-tuan. Ya, saya kadang-kadang geram juga. Ya, kumpulan G25 ni bekas-bekas apa itu pegawai kerajaan. Nah, ya, cerita sikit tak kurang. Aku tak boleh cerita ni. Ingat apa tu? Ya, dah pencin ni tuan-tuan. Patut-patut saya kira lah banyakkan telaah dan tentang ini dikumpul di kerana mereka lawan apa tu ajaran Islam ini. Tuan-tuan tahu apa yang saya maksudkan bukan? Ya, boleh diucapkan kalau dilaksanakan undang-undang Islam ini kita menggalakkan perokul, kanak-kanak dan sebagainya. Ya. Saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan sekalian, kumpulan-kumpulan begini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masuk Islam tak nak belajar, tak nak kaji, tak nak mentelaah. Ya, sebab itu orang yang yakin, yang akidah dia mantap, yang nak belajar, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan peristiwa ini kepada kumpulan manusia yang pertama ini, orang yang yakin dengan Islam. Sebab itu soal Isra Mi'raj ini membina keyakinan, membina keimanan, membina kekuatan akidah ini. Orang yang kuat akidah dia, mantap ilmu dia, diceritakan walaupun lebih
sedikit pun kami akan terima seadanya, walaupun lebih katun pada itu. Itu bahasa saya sendiri. Sebab itu Islam ni tuan-tuan, sama ada logik ataupun tidak, selagi mana dia datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana dia termaktub dalam Al-Quran, kita sebagai umat Islam ni kena terima dulu tuan-tuan. Soal nak bincang itu soal kemudian, tetapi terima dulu. Baik, kumpulan yang kedua, dan ada dalam Islam, tapi antara mengaji dengan tidak, antara belajar dengan tidak, antara yakin dengan tidak. Ya, tidak tahu pun apa makna tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diceritakan kepada kumpulan ini, ilmu tak banyak, keyakinan tak ada, akidah goyah, maka apabila diceritakan di kalangan umat Islam ketika itu, ada yang mengambil keputusan keluar murtad daripada Islam. Dan kumpulan ini pun ada pada hari. Dan kumpulan yang ketiga, kumpulan yang bukan Islam, orang yang menentang Islam. Ya, apabila Nabi bawa cerita ini, hanya orang ini lagi banyak keharifkan tentang beliau. Ya, apabila Nabi bawa cerita ini kepada mereka, maka mereka mengatakan Nabi bawa cerita orang gila, menuduh Nabi sebagai bawa cerita orang gila. Dan inilah tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, tiga kumpulan ini, saya nak fokus pada satu ya. Soal kita sebagai umat Islam ini perlu yakin, ya, perlu menjadi umat Islam yang berilmu, ya, perlu menjadi umat Islam yang knowledgeable lah, ya, yang memahami hakikat Islam yang sebenar. Sebab hari ini berlaku krisis akidah di kalangan kita ini. Ya, sebab kita membiarkan diri kita ini berada dalam kejahilan. Ya, lahir Islam tak nak mengaji Islam. Kehidupan tidak seperti orang Islam. Saya buka tadi dengan maghrib ini, tentang bukan apa. Sebab saya diajar sedemikian, walaupun ketika itu saya tak sunat dan saya ini masuk Islam umur 20 tahun tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita duduk di kampung Melayu, kita terbiasa dengan cara hidup Islam Melayu dulu-dulu, membesarkan hari kebesaran Islam. Ya, waktu maghrib dipastikan anak dia balik ke rumah, betul? Ya. Ini bagaimana orang dulu memahami Islam. Ya. Sumpah anak dia balik, sampai mak saya pergi jerit satu kampung, sebab orang Cina ni dia jerit satu kampung, pastikan anak dia balik. Kalau jeritan itu dia dengar, itu tak ada orang lain, mak saya dia pun faham. Waktu maghrib dia jerit anak dia, suruh balik, sebab dia terikut-ikut dengan budaya Melayu. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang budaya maghrib ini kita nampak di barat. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi negara-negara barat, bandar-bandar besar barat, waktu malam dia mati. Waktu malam dia memang sunyi, betul tak tuan-tuan? Terutamanya hari Isnin hingga Jumaat. Bandar dia meriah pada Sabtu dan Ahad saja, sebab mereka tak ada kehidupan, betul tak? Ya, Isnin Jumaat kerja semua cukup, malam tidur. Ya, Sabtu Ahad barulah mereka clubbing, enjoy dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya hari Isnin hingga Jumaat bandar mereka sunyi sepi. Tetap pergi keluar waktu malam, kita akan tengok bandar mereka seolah-olah mati, betul tak? Ya, saya tak tahu dia membesarkan waktu maghrib ke tidak. Tak ada dia pada orang tak faham. Tapi nampak seolah-olah bandar dia sunyi pada waktu malam. Ya. Dan kita nampak maghrib itu seolah-olah dimuliakan waktu maghrib itu. Ya. Dan saya nak tanya balik, di mana cara hidup budaya sebegini? Anak kita hari ini waktu maghrib tak tahu ke mana pergi kita. Balik malam ataupun tidak, mak bapaknya pun tak tahu. Kehidupan kita dengan agama kita semakin lama semakin jauh, semakin renggang. Kalau pun tidak yakin dengan cara hidup beragama ini, sekurang-kurangnya jangan pisahkan diri itu dengan bangsa dia, dengan budaya Melayu.
tentang saya pun tak tahu macam mana kan apa tu. Saya pun terima je lah kan apa tu. Sebab dalam perlembagaan pun menyebut bila umat Islam ni dia kata Melayu itu beragama Islam, bercakap bahasa Melayu, berbudaya Melayu. Cuma hari ini dia tak sempat kerja Melayu kan. Sebab kereta waktu workshop, jadi dia takut Cina tak nampak macam dia beli pula kan. Jadi sekarang ni orang Cina ni cukup sensitif dengan saya, dia tak boleh tengok dia luar hati. Dia marah sungguh, saya pun tak tahu pasal apa kan. Jadi bila kat luar ni saya cuba elakkan pakai sokok di Melayu, tak dia nampak dia luar hati, dia pakai dia tuan. Bukan apa, tuan-tuan tak tahu. Tak tahu lah ke kan apa tu macam mana keadaan sekarang ini kan. Tapi apa tu tadi kebetulan ada kereta macam mana dapat dia bercak apa tu datang mak saya begini lah. Tapi kalau saya selalunya datang kadang-kadang kerja Melayu pakai kain, kadang-kadang pun dia datang ni. Hari ni tak pakai kan. Macam mana? Saya nak sebutkan sekurang-kurangnya tak nampak pun kehidupan apa tu seolah-olah kehidupan beragama. Sekurang-kurangnya dia jadi kehidupan berbudaya, di mana diikat dengan budaya Melayu gitu. Tetapi hari ini kita tengok anak kita nak tengok rupa Melayu pun macam bukan Melayu. Tak nampak cara hidup dia itu seperti orang Melayu. Jangan sudah tentu dia akan jadi lebih hebat kalau diikat dengan agama Islam, tetapi kehidupan kita ini hari ini sudah jauh dari adat budaya itu sendiri. Sebab itu hari ini tuan-tuan tengok hari ini apabila umat Islam akidahnya tidak mantap, akidahnya tidak kuat, tuan-tuan tengok hari ini masyarakat kita dalam apa juga aspek ini mereka bermasalah. Puncanya daripada akidah tentang akidah. Dalam ini tidak diperkasa, dalam ini tidak dipenuhi. Bila Allah nak tunjukkan kekuasaan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah mulakan dengan kalimat Subhanahu, Maha Suci Tuhan. Allah puji diri, nak menceritakan kehebatan yang boleh buat apa saja kepada alam ini, kepada segala makhluk yang dijadi. Termasuklah Isra Mi'raj ini yang berlaku tidak sampai pun satu malam dan turun balik. Dah 15 minit. Saya nak tentukan di sini bahawa saya minta dalam tahun ini Isra Mi'raj ini peristiwa besar dalam Islam. Dia mengajar kita soal keimanan, dia mengajar kita soal supaya memantapkan akidah kita sebagai umat Islam, supaya kita tidak goyah. Sebab ditunjukkan daripada 3 kumpulan ini tadi, dia nak menjadikan kita orang hebat. Jadi saya sebut tuan-tuan, ambillah kesempatan ini. Jangan jadi orang Islam yang lahir Islam mengambil kesempatan pada jadi orang Islam, tetapi jadilah orang yang sebenar-benarnya Islam ini, mengkaji permata yang begitu hebat ini yang saya jumpai 30 tahun yang dulu. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang kuat, hebat dan selamat di muka bumi ini. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Yutanti untuk menjawab tentang soalan bagaimana kaitan peristiwa Isra Mi'raj yang menguji keimanan para sahabat dan kaitannya dari sudut akidah. Jadi tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian, kita melihat peristiwa ini berlaku setelah mana pada 10 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama sirah menganggarkan berlakunya Isra dan Mi'raj qabla sanataini aw salasa sanawat. Berlakunya Isra dan Mi'raj sebelum hijrah lebih kurang 2 ataupun 3 tahun. Sebab masa itu belum ada tahun hijrah. Sebab tahun hijrah bermula setelah mana Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi penghujung di Mekah sebelum Nabi berpindah ke Madinah,
Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ni berlaku pada tahun yang disebut sebagai Amul Huzn, tahun sedih. Tahun yang mana Abu Talib mati dan Khadijah binti Khuwailid meninggal ataupun wafat, dan tahun yang sama bagaimana Nabi kecewa apabila berdakwah Islam ke Taif dan orang Taif tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pada itu Nabi seolah-olah nak bujuk Nabi pada Allah, nak bujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah Allah melakukan satu pelancongan. Nabi bawa Nabi berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, bawa naik ke langit untuk bertemu dengan Allah sendiri. Jadi muslimin rahmatullah Allah sekalian. Jadi kita tengok orang yang paling utama yang mempertahankan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang mana pada ketika dah 10 tahun masuk Islam, tentu kekuatan akidahnya berbeza dengan para sahabat yang lain. Ada sahabat yang macam Abu Bakar, macam Umar Al-Khattab, lebih agak lambat sikit berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi 10 tahun diajar oleh Nabi SAW tentang akidah, tentang keimanan, tentang keikhlasan, tentang pada bahaya yang syirik, bahayanya khurafat, kan, sebelum disyariatkan ibadat solat. Jadi kekuatan iman, kekuatan akidah yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq, dan beliaulah orang yang paling kuat mempertahankan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Al-Quran dalam surah Al-Isra menyatakan cerita Isra sahaja, tak menyatakan Mi'raj. Peristiwa Mi'raj ada dinyatakan dalam Al-Quran, tetapi ayatnya Allah menggunakan perkataan bagaimana pada Nabi di Mi'rajkan, tetapi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menyatakan berlakunya Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketujuh, dan sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Jadi ketika berlaku perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi, di situlah berlakunya pensyariatan ibadah salat yang merupakan satu kelainan berbanding dengan mana-mana ibadat khusus yang mana Allah syariatkan kepada Nabi melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jadi kita nak terus ke ahli panel yang kedua, yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri bin Yusuf. Okey. Jadi kita tengok Ustaz, semua persyariatan, lupa nak tanya Ustaz, tangan itu kenapa? Saya rasa semua muslim-muslimat bertengok tangan jatuh, tapi tak patut tak nak? Patut. Tapi nak jawab soalan boleh kan? Mulut tak patut betul, masya-Allah. Syafakallah. Okey, semua persyariatan ibadah khusus melalui perantaraan Jibril alaihissalam kecuali solat. Jadi kita nak minta ahli panel yang kedua ni nak kaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan ibadah solat. Jadi kita lihat sekarang ni ibadat solat ni cukup dahsyat untuk umat Islam, umat Melayu Islam di Malaysia. Orang Melayu Islam ni pernah kata bab puasa rajin, kan, bab puasa. Kalau kita kaji kawan-kawan kita, kalau bab puasa ni rajin, masuk Rejab sahaja dah rasa semangat dah nak puasa. Tetapi bab semayang ni, ada orang puasa tapi tak semayang. Ada orang Melayu, saya pernah jaga jemaah kita pergi buat haji, tawaf, pergi buat umrah, tapi semayang tak. Maksudnya cukup dahsyat orang kita. Jadi kita nak minta komen pada panel yang kedua. Silakan kepada tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Pengurusi Majlis, sahabat saya Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah, pengurusi masjid dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang amat berbahagia Tan Sri Tun Ahmad Sarji, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan pusingan saya ini untuk saya bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Soalan saya ialah, kalau menurut perspektif Al-Quran, mana lebih penting untuk kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ataupun peristiwa Maulidur Rasul? Saya bagi 10 saat. Tak sampai 10 saat. Kalau mengikut perspektif Al-Quran, mana lebih aula, mana lebih utama? Kita nak buat sambutan Maulidur Rasul ke kita nak buat sambutan Isra Mi'raj? Kita nak buat maulid tiap-tiap malam ke, seminggu sekali ke, setahun sekali ke, macam mana? Sebab apa saya lontarkan persoalan ini? Saya lontarkan persoalan ini ialah untuk menyebut dan menyatakan di sini bahawa kita kalau membuat sesuatu perkara, mesti kita berdasarkan apa yang dititik beratkan oleh Al-Quranul Karim. Itu maksud saya. Dan walaupun kita melebihkan mana-mana, bukan soal salah haram, tidak. Saya sebut tadi lebih aula, lebih utama. Sebab dalam masyarakat kita ada juga pendekatan orang yang membesarkan maulid. Tiap-tiap malam maulid je, contoh itu. Tiap-tiap hujung minggunya maulid je. Itu yang saya nak sebut di sini. Bukan salah, bukan tak betul, tetapi maksud saya nak lontarkan di sini keutamaan. Kalau dari sudut keutamaan, sebenarnya peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj yang disebut oleh yang berbagai ustaz tadi, disebut dalam suratul Isra, disebut dalam suratul Najm sebagai contoh. Maknanya ada isyarat daripada Al-Quran tentang peristiwa ini. Ada pun peristiwa kelahiran Nabi SAW disebut ataupun tidak dalam Al-Quran? Ada isyarat daripada Al-Quran? Jawabnya tidak ada. Tetapi tak salah untuk kita menyambutnya. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, peristiwa Isra dan juga peristiwa Mi'raj ini, seperti yang kita ketahui, adalah satu peristiwa yang sangat besar. Dan selalu kita melihat dan memberi fokus perkara-perkara yang berlaku dalam peristiwa tersebut, sama ada dalam Isra ataupun dalam Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita terlupa untuk melihat sebelum peristiwa itu berlaku. Sebelum peristiwa itu berlaku, maksudnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sudah diberi oleh yang berbahagia